Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program, di mana hari ini kita akan belajar pelan kawalan proses dan SOP. Baik, kita akan pergi ke topik yang pertama, Process Control Plan ataupun pelan kawalan proses. Apa itu Process Control Plan? Lihat gambar rajah di bawah ini, kita lihat ada peta harta karun. Apa itu proses control plan? Control plan serupa dengan peta harta karun tadi. Betapa sukarnya anda masih boleh menemui harta itu kerana butirannya telah dinyatakan dengan betul dalam peta tersebut. Ini samalah seperti proses. Walaupun ianya sukar, anda masih boleh melakukannya kerana setiap butiran dinyatakan dengan betul dalam control plan. Pelan kawalan proses adalah dokumen yang menyenaraikan 100% apa yang perlu dikawal dalam proses anda. Yang pertama, proses. Yang kedua, kawalan kualiti. Dan yang ketiga, pelan tindak balas. Jadi, objektif utama pelan kawalan proses adalah menjadikan keseluruhan kawalan proses mudah dilihat supaya penghasilan, pengeluaran ataupun perkhidmatan bebas daripada kecacatan, dan yang paling penting untuk kekalkan proses dalam jangka masa panjang. Apakah jenis-jenis proses control plan? Baiklah, proses yang control plan yang pertama, kita ada jenis prototype. Dalam control plan prototype, kita ada spesifikasi produk ataupun proses yang hendak kita lakukan. Control plan yang kedua adalah pra-pengeluaran. Okey, daripada prototype, bila masuk ke fasa pra-pengeluaran, kita ada detail lagi spesifikasi produk, apa yang perlu dikawal, apa alat yang perlu digunakan, dan bagaimana frekuensi kawalan untuk proses tersebut. Seterusnya, kita ada proses kawalan yang seterusnya, iaitu semasa pengeluaran. Okey, apabila kita masuk fasa mass production, pengeluaran besar-besaran, kita perlukan proses control plan yang lengkap yang mempunyai semua item-item kawalan, iaitu spesifikasi produk, jenis kawalan yang diperlukan, jenis peralatan dan frekuensi kawalan yang diperlukan, sama ada lebih ketat ataupun lebih longgar daripada kawalan pra-pengeluaran, bergantunglah kepada analisis yang dilakukan semasa peringkat pra-pengeluaran tersebut. Apa kelebihan proses control plan? Okey, proses control plan memudahkan proses owner, pengguna, kerana maklumatnya tersusun, iaitu mudah untuk mengawal proses ataupun produk kerana ada standard yang jelas. Mudah juga untuk mengesan jika ada perubahan kerana adanya maklumat yang lengkap untuk setiap elemen proses. Jadi, kita tinjau satu contoh control plan untuk part number 2222. Okey, apa prosesnya? Prosesnya ialah menerima ingot dan pemeriksaan. Kita ada apa? Kita ada mesin peralatan yang terlibat, apa ciri-ciri produk tersebut, apa metod pemeriksaan yang kita ada, standard telah dijelaskan, apa kontrol standard yang ada dalam dokumen tersebut, siapa yang bertanggungjawab, dan ada reaction plan. Ada contohnya, sekiranya reject nak beritahu kepada siapa. Jadi inilah satu contoh control plan di mana ia ada semua standard yang jelas untuk memudahkan proses owner mendapatkan maklumat.
Yang kedua, informasi dalam proses control plan tidak berdiri sendiri kerana ia akan berhubung kait dengan dokumen-dokumen lain sebagai input. Jadi sebagai contoh dokumen yang terlibat adalah lukisan kejuruteraan, carta alih proses, proses failure mode dan effect analysis, standard operation procedure ataupun SOP dan juga check sheet. Jadi tidak terhad kepada dokumen ini saja. Jika ada sebarang dokumen lain yang penting, contohnya kita ada perjanjian kualiti, senarai ciri-ciri istimewa dan sebagainya, kita boleh sertakan sekali. Okey, sebagai contoh dokumen-dokumen yang berhubung kait, okey, kita ada proses chart dan juga control plan. Jadi maklumat di dalam proses flowchart dimasukkan ke dalam control plan. Jadi dimasukkan di sini susunan nombor proses sama, nama proses sama. Jadi inilah satu contoh hubung kait dokumen-dokumen untuk memastikan keseragaman di dalam proses control plan. Baiklah, sekarang kita tidak akan bincangkan secara terperinci apa yang ada dalam control plan. Bagaimanapun kita nak mengupas bagaimana nak menyediakan pelan kawalan. Disebabkan apa yang kita ada sekarang mungkin akan berubah esok, lusa disebabkan oleh perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, tetapi proses untuk pelaksanaan itu mestilah kita fahami. Okey, disebabkan itu kita akan belajar bagaimana menyediakan pelan kawalan yang bagus, yang terbaik. Okey, yang pertama kita nak sediakan satu kumpulan pelbagai fungsi. Okey, satu kumpulan. Okey, apa masalah kita jika kita ada seorang saja daripada satu jabatan yang menyediakan pelan kawalan, ada dua isu minimum lah yang mungkin berlaku. Yang pertama, dia mungkin terlepas beberapa perkara penting. Okey, gagal menilai tahap kritikal dengan betul dan sebagainya. Dia akan membuat pertimbangan apa yang dia faham sahaja. Okey, yang kedua, pelan kawalan yang sudah siap biasanya tidak berkesan jika orang yang menggunakannya tidak terlibat dalam reka bentuk pelan tersebut. Sebagai contoh, yang menyediakan pelan kawalan adalah jurutera, tetapi yang menggunakannya nanti adalah orang operation, jadi dia tidak akan berkesan kerana jurutera tidak betul-betul faham apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh orang operasi. Jadi sekurang-kurangnya kita nak libatkan semua pihak, orang production, jurutera proses, QC. Okey, jika produk dibangunkan secara dalaman, kita bawa masuk tim development, R&D. Okey, tim engineering development. Purchasing juga kita boleh libatkan sekurang-kurangnya apabila perbincangan meliputi incoming QC ataupun melibatkan kos dan sebagainya. Langkah kedua adalah semak dan sahkan carta alir proses. Okey, mempunyai langkah proses yang jelas adalah satu kemestian. Ia adalah satu kemestian dalam dokumen ini, iaitu kita akan semak dan sahkan carta alir proses. Yang ketiga, kita akan semak dan sahkan ciri-ciri khas. Okey, kita akan semak keseluruhan dan fahami apa perkara yang pelanggan anggap sangat penting. Ahli kumpulan kemudiannya boleh memutuskan apa keutamaan prioriti yang betul. Okay, kita boleh susunkan keutamaan prioriti kita, apa yang kritikal, apa yang sangat penting, apa yang kurang penting. Jadi ini penting untuk keseluruhan pasukan faham. Baiklah, yang keempat. Okay, yang keempat adalah semak dan sahkan kaedah kawalan. Okey, berdasarkan tahap critical process, okey, kita dah susun priority tadi dan pada risiko yang dapat kita lihat, pasukan kita kena putuskan kawalan apa yang masuk akal. Okey, standard mestilah jelas. Mestilah jelas apa yang okey, apa yang NG.
Bila dikatakan jelas, mestilah boleh dipamerkan, boleh dikira, boleh diukur dan boleh diajar kepada orang lain nanti apa standard yang okey, apa standard yang NG. NG ialah not good ya. Jadi apabila sumber diperlukan, kita perlukan orang, kita perlukan peralatan untuk periksa, kita akan minta kepada ketua kita. Okey, kita akan minta sekiranya diperlukan. Jadi langkah ini adalah sangat kritikal. Mesti dibincangkan dengan berhati-hati satu persatu ya. Tiada jalan pintas. Bagaimanapun kita tidak mahu adanya proses berlebihan. Penting untuk kita periksa apa yang kita setuju dalam quotation kepada pelanggan supaya kita boleh mengawal harga proses kita supaya tiada pembaziran ataupun kos yang berlebihan berlaku. Baiklah, seterusnya yang kelima, kita semak kaedah persampelan. Okey, ini berkait rapat dengan perkara di atas. Apabila kita telah sahkan kaedah kawalan, kita nak audit dia, okey. Berapa kerap kita nak audit proses kita ni. Sama ada kita boleh buat bermula daripada pemeriksaan 100%. Okey, bagaimanapun pemeriksaan 100% pada setiap part perlukan sangat banyak usaha, sangat banyak masa, sangat banyak kos. Okey, berbanding dengan kadar pemeriksaan yang kurang. Sebagai contoh, setiap satu dalam 10 part, satu per shift, satu setiap hari. Itu sebagai contoh lah. Jadi susunan prioriti ini memerlukan perbincangan, memerlukan perdebatan, okey, bergantung kepada prioriti yang kita sama-sama setujui. Baiklah. Step yang keenam adalah mengesahkan keberkesanan sistem pengukuran. Untuk ini kita nak periksa adakah part yang not good, yang reject, benar-benar dapat dikesan. Okey, kita nak gambar, kita lihat sendiri dekat actual proses dengan seluruh pasukan kita dan kita sama-sama sahkan dengan mata kepala kita sendiri adakah part tersebut, yang reject tersebut benar-benar dapat dikesan. Bukan main rasa-rasa. Rasa-rasa tak boleh. Kita kena sahkan secara gambar. Yang ketujuh, kita sahkan orang. Siapa yang bertanggungjawab. Kita tentukan dengan jelas siapa yang bertanggungjawab pada setiap elemen dalam proses kawalan tersebut. Siapa yang akan mengemas-kini risiko baru. Bila kita jumpa risiko baru, siapa yang akan kemas-kini ada masalah baru dan ada keperluan pelanggan yang baru, siapa yang akan update, siapa yang akan bertanggungjawab. Itu perlu dinyatakan dengan jelas. Dan yang ke-8, kita sahkan proses kelulusan. Jadi apabila keputusan perlu dibuat, okey, satu persetujuan dah dicapai oleh semua pihak, kita nak buat kelulusan dengan pihak pengurusan. Okey, kita nyatakan dengan jelas siapa yang perlu kita dapatkan kelulusan, ya, dengan head of department dan seterusnya. Okey, langkah seterusnya adalah tulis pelan kawalan yang lengkap. Jadi, okey, dalam pelan kawalan tersebut kita nak isi semua baris, semua lajur yang tertinggal, pastikan tiada yang kosong. Okey, daripada pelan kawalan yang lengkap, kita nak latih setiap orang yang berkaitan. Okey, ini sangat penting. Kita nak sesuaikan dengan SOP operator, SOP QC. Okey, dan kita nak buat pemerhatian. Bila kita dah latih, kita kena pantau lah. Kita kena buat pemerhatian sekurang-kurangnya semasa berlaku pilot production ataupun mass production. Okey, dan seterusnya semakan dan pengubahsuaian. Jadi ini dokumen pelan kawalan ini adalah dokumen yang akan berkembang, ya. Dia bukan sekali buat dan habis di situ. Jadi dia akan berkembang daripada masa ke semasa. Jadi kawalan tertentu mungkin terlalu membebankan. Okey, ada standard yang tidak dinyatakan dengan jelas. Mungkin ada yang tiada kriteria yang jelas dan sebagainya.
Begitu juga isu baru mungkin akan muncul, perlukan kawalan tambahan. Okey, jadi disebabkan oleh isu-isu tersebut, setiap kali pemilik proses dan pihak yang berkepentingan perlu semak semula arahan kerja yang sepadan dan menerangkan serta melatih perubahan-perubahan tersebut kepada operator dan juga QC yang terlibat. Sekarang, langkah yang terakhir dalam menyediakan pelan kawalan adalah mengawal pelaksanaan dalam jangka pertengahan sehingga jangka masa panjang. Okey, sekarang bila kita ada pelan kawalan yang dah siap, okey, apa yang penting ialah bagaimana pelan kawalan tersebut dikekalkan. Okey, kita tak nak cara lama berlaku. Bila kita dah sediakan satu pelan kawalan tapi kita masih kekalkan cara lama. Jadi ini tidak boleh, tak dibenarkan. Okey, jadi mesti ada penyerahan handover pelan kawalan tersebut dengan jelas daripada pasukan yang project manager kepada pasukan yang terbabit. Contohnya, pelan kawalan tersebut perlu diserahkan kepada production dan juga QC. Perlu ada handover yang jelas. Yang kedua, ia telah diterjemahkan dalam arahan kerja yang jelas. Semua pasukan telah pastikan semua arahan kerja dalam control plan tersebut jelas. Semua orang berpuas hati. Yang ketiga, ada pelan audit berkala oleh pengurusan atasan dan ataupun mungkin juga dari pihak pelanggan. Pelan audit berkala ni contohnya seminggu sekali, sebulan sekali, setiap quarter, setiap setengah tahun, setiap tahun. Jadi pelan audit tersebut mestilah ada, mestilah diwujudkan. Jadi jika semua yang kita bincangkan tadi dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah kemungkinan besar pelan kawalan yang terhasil ini akan berkesan dan akan berkekalan, insya-Allah. Sekarang kita hendak beralih kepada topik seterusnya, iaitu Standard Operation Procedure atau SOP. Jadi apa itu SOP? SOP adalah akronim kepada Standard Operation Procedure. Penggunaan akronim digunakan secara meluas di peringkat global. Jadi kita telah pun dengar perkataan SOP ni di mana-mana ya. Jadi Standard Operation Procedure adalah dalam bahasa Melayu prosedur operasi standard. Jadi apa itu SOP? SOP adalah dokumen yang menerangkan operasi kerja atau kerja tertentu untuk pastikan kualitinya. Ia adalah satu set arahan, sistem, prosedur atau langkah wajib yang ditulis supaya individu lain boleh mengikutinya. Boleh ikut untuk menyelesaikan masalah kerja dengan tepat dan selamat. Ia juga memaksimumkan keperluan operasi dan pengeluaran. Tapi ingat, SOP adalah panduan utama untuk pengguna dan mesti ditulis dalam bahasa pengguna. Jangan kita syok sendiri. Edarkan kita letak SOP dengan cara yang sentiasa tersedia untuk semua orang yang berkaitan gunakan. Jadi apakah tujuan SOP? Kenapa perlunya ada? Yang pertama adalah supaya operasi kita selamat. Yang kedua, supaya kita boleh capai kecekapan dan keseragaman prestasi. Yang ketiga adalah supaya kita mendapat quality output yang tertinggi. Yang keempat, kita nak elakkan miskomunikasi. Yang ni seorang kata 6, seorang kata 9. Itu biasa berlaku. Dalam SOP juga kita nak ada perkongsian informasi, maklumat, ilmu yang penting untuk semua pihak yang terbabit faham dan dapat laksanakan. Dengan adanya SOP, kita nak patuh kepada peraturan dan undang-undang yang ada yang terlibat dengan proses tersebut. Kemudian kita nak lihat kitaran pengurusan SOP. Kita bermula dengan
keperluan SOP. Okey, keperluan ini seperti juga yang kita bincangkan dalam pelan kawalan proses tadi, keperluan SOP kita boleh takrifkan secara berkumpulan, ya, bukan secara individu. Okay, bila kita telah menyenaraikan segala keperluan SOP, kita buat pembangunan, pembangunan SOP, dan kita uji SOP tersebut sebelum pelaksanaan. Okay, langkah seterusnya ialah barulah melaksanakan SOP. Okay, selepas pelaksanaan kita nak menilai SOP dan kaedah untuk kemaskini SOP dengan mudah. Okay, kita akan pastikan kaedah untuk kemaskini dengan mudah ini wujud supaya ia akan berlaku kitaran. Okay, jika kita tidak fikirkan kaedah yang mudah, ia tidak akan berlaku kitaran. Okay, dia akan berlaku sekali sahaja. Kita tidak akan dapat lakukan satu kitaran sekiranya kita tidak pastikan, kita tidak uruskan SOP kita betul-betul mengikut apa yang telah dinyatakan di sini. Sekarang kita nak lihat senarai semak SOP yang terbaik. Okey, bagaimana nak melakukan SOP yang terbaik? Okey, yang pertama kita lihat dari sudut manusia. SOP adalah panduan utama pengguna. Jadi dia mestilah ditulis dalam bahasa pengguna. Jika kita ada orang Indonesia, kita fikirkan bagaimana nak sampaikan SOP dalam bahasa Indonesia. Begitu juga Bangladesh, Nepal dan sebagainya. Okey, yang kedua, SOP mestilah mudah difahami, ya. Jika kita ada SOP, okey, seolah-olah kalau kita bagi kepada adik dan anak kita untuk baca, dia boleh faham. Maka SOP tersebut adalah SOP yang terbaik. Okey, yang ketiga, kita ada gambar lukisan pada sudut pandangan operator. Okey, bermaksud apa yang operator dapat lihat dari kacamata dia. Jadi gambar, ilustrasi ataupun lukisan mestilah begitu. Okey, mesti ada juga penjelasan untuk proses-proses yang tersembunyi. Okey, sekarang kita tengok pula untuk material bahan, ya. Mesti ada cara pegang, cara bawa dengan jelas. Okey, ini bermaksud contohnya bila kita nak bagi arahan angkat material, okey, mestilah dengan jelas nak angkat satu tangan atau dua tangan atau kedua-dua tangan, tangan kanan, tangan kiri. Jadi bila kita terangkan kepada operator angkat saja tanpa penjelasan yang terperinci, macam-macam boleh jadi. Okey. Yang kedua, bila kita ada material, kita ada pelaksanaan 5S yang jelas. Okey. Ada standard, ada tempat material tersebut, ambil dari mana, letak ke mana, berapa minimum, berapa maksimum yang perlu ada, dan seterusnya. Okay, kita takkan bincangkan detail ini di dalam tajuk 5S. Setiap bahan ada tempatnya dan setiap bahan mesti berada di dalam tempatnya. Okey, seterusnya SOP yang baik ada apa? Okey, dalam kategori mesin, cara pegang, cara penggunaan tool, Poka-yoke dan inspection tool yang jelas. Jadi semuanya ada, okey. Cara pegang, cara operasi mesin yang jelas. Seterusnya method, ya, kaedah melakukannya. Okey, yang pertama ada elemen kerja yang jelas. Elemen kerja. Okey, satu kerja tu dapat dipecah-pecahkan lagi. Selagi berapa banyak peringkat yang kita boleh pecahkan, lagi terperinci lebih baik. Jadi setiap elemen kerja ada lagi detail aktiviti, maklumat aktiviti yang terperinci. Okey, kita ada juga dalam proses layout. Kita tentukan dalam proses layout tersebut di mana proses bermula, start. Di mana operator perlu menunggu, ada waiting marking dia. Dan di mana proses itu berhenti. Okey. Yang terbaik dalam proses layout ada ketiga-tiga posisi ini, dan bukan sahaja dalam dokumen. Jika kita transfer maklumat ni ke layout yang sebenar, itu adalah lebih baik. Okey, yang keempat,
peraturan yang perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Okey, apa kita senaraikan apa rule yang kita ada. Yang kelima, penilaian barang yang baik dengan mata, rasa, telinga dan deria-deria apa yang lain lah. Okey, dan juga teknik khas jika ada. Okey, yang ketujuh, ada standard kualiti yang jelas. Okey, apa yang kita maksudkan dengan OK dan apa yang kita maksudkan dengan NG, not good, reject. Okey. Kalau kita kata reject disebabkan oleh panjang, nyatakan dengan jelas. Okey, panjang berapa yang okey, panjang berapa yang tak bagus, yang kena reject. Okey, yang ketujuh, apa akibat yang berlaku jika proses tersebut tidak dibuat dengan baik? Banyak antara kita yang mengabaikan perkara ini, tidak menyatakan jika operator tidak melakukan proses ini dengan baik, apa terjadi? Dia akan mengakibatkan kos ke, dia akan mengakibatkan nyawa ke, dia akan melibatkan kualiti ke, tidak jelas. Okey. Yang ke-8, apa yang akan jadi pada customer jika tidak dibuat dengan baik? Okey. Customer akan reject ke, customer akan marah ke, customer mungkin menghadapi risiko kematian ke. Jadi, perkara-perkara ini sangat-sangat penting untuk ada di dalam SOP supaya yang melakukan proses tersebut akan faham, okey, akan memahami, akan menjiwai prosesnya bagi mengelakkan masalah-masalah yang tidak diingini jika proses tersebut tidak dibuat dengan baik. Dan yang ke-9, kaedah untuk mengemas-kini SOP dengan mudah. Okey, jadi dalam SOP yang terbaik ada semua perkara-perkara yang kita telah bincangkan tadi. Okey, setelah kita ada proses yang terbaik, SOP yang terbaik, macam mana kita nak menilai proses kita normal ke tidak? Bagaimana cara kita nak memeriksa, melihat perkara tersebut di gambar? Okey, yang pertama dalam kategori manusia, man, kita lihat proses, kita tengok mata operator. Kita tengok mata operator kita fokus pada kerja atau tidak. Yang kedua, kita lihat proses selesai dalam take time ke tidak. Okey, kita lihat ada ataupun tiada menunggu lama dalam proses. Jadi menunggu dalam proses ni adalah satu pembaziran ya. Dan kita lihat ada tak proses tu bertembung dengan operator lain. Bertembung dengan mesin, bertembung dengan operator lain. Okey, segala masalah pertembungan kita nak lihat. Seterusnya, kita lihat pada material. Di gambar kita lihat pada material, ada tak repair. Okey. Kalau tiada repair, tiada defect, itu menunjukkan SOP yang kita dah buat, proses yang kita dah laksanakan tu baik ataupun normal. Yang ketiga, tidak akan lepaskan defect. Okey, bagaimana nak supaya tak boleh lepaskan defect? Sebagai contoh, kita ada Pokayoke, okay? Kita ada foolproof proses ataupun equipment kita, ataupun kaedah, tak semestinya equipment ya, ataupun kaedah yang kita ada membolehkan supaya setiap defect dapat ditangkap dan takkan terlepas ke proses berikutnya. Itulah Pokayoke. Okey, yang seterusnya dalam method kita akan dapat lihat operator boleh ikut turutan kerja tersebut. Okey, ikut turutan kerja dan dia berulang. Okey, proses cyclic operation berlaku. Okey, berulang-ulang ini, cyclic operation ini sangat perlu dalam pelaksanaan proses di real production. Kita tak nak proses yang ada short stop ya. Cycle pertama ikut SOP, cycle kedua dah tak ikut, cycle ketiga ikut balik. Okey, jadi itu proses yang bermasalah. Itu contoh proses yang tak baik, tak normal, yang perlu
kita teliti. Okey, seterusnya kita tengok ada pematuhan ya, berlaku in out mark. Maknanya operator betul-betul bermula di kedudukan in dan berakhir di kedudukan out. Okey. Okey, jika ini berlaku, ini menandakan proses tersebut normal. Okey, yang terakhir ialah hasil kerja ya. Hasil kerja OK ataupun NG betul-betul dapat diketahui ataupun dinilai oleh operator dengan mudah. Okey, standard OK dan NG jelas. Okey, sangat jelas. Dan operator sendiri dapat ukur, dapat nilaikan OK dan NG itu dengan jelas. Mungkin dia disertakan dengan J, go no go J, supaya dia boleh membuat keputusan dengan jelas. Kalau melibatkan appearance, melibatkan visual mata dia sendiri, mungkin dia ada limit sampel, contoh yang okey macam mana, contoh yang tidak bagus, tidak normal, NG macam mana. Okey, ini adalah bagaimana kita dapat nilaikan di gambar proses kita normal ke tidak normal.